So hari ni kita buat revision dulu sebab tajuk yang saya nak share dengan kamu hari ini adalah tajuk yang penting dalam dalam chapter form 5. Okey. Okey, untuk pengetahuan yang baru jumpa dengan saya, yang tak ada kelas dengan saya sebelum ni, um, saya akan mengajar chapter ini dengan untuk revision. So kalau any problem you can PM me lah. Apa-apa masalah kamu boleh PM dengan saya. Okay, so boleh nampak slide? Boleh nampak slide? Mana slide aku ni? Saya harap ada nampak slide lah kat sini ya. Boleh nampak slide ya? Boleh. Alhamdulillah. Alamak, comel sekali. Okay, now dalam tajuk pembiakan dan pertumbuhan ini, sebelum saya teruskan dengan sistem dia, okay, sekejap ya. Okay, sebelum saya teruskan dengan sistem dia, untuk pembentukan pembiakan dan pertumbuhan, okay, kepada yang dah belajar, yang sedang belajar, tajuk ini adalah sangat penting sebab yang paling penting kat sini adalah kitar head. Ya, kitar head adalah salah satu tajuk atau subtopik yang selalu keluar untuk esei. Okay? Kemudian kita ada teknologi dalam pembiakan manusia. Kita akan lihat macam mana kita nak galakkan kehamilan dan macam mana kita nak kontrol, kawal kehamilan. Itu pun selalu keluar untuk esei. Dia akan tanya kamu cara apa yang paling sesuai sekiranya si polan-polan ini ada masalah ini. So kita akan go through that one. And then kita akan belajar struktur reproduction untuk tumbuhan. Untuk sistem production untuk tumbuhan, yang ini selalu keluar adalah persenyawaan ganda dua. Macam mana persenyawaan berlaku dalam tumbuhan. Itu memang selalu keluar untuk esei. Saya tekankan esei sebab esei adalah salah satu bahagian yang student sukar untuk skor. Okay? Kemudian pertumbuhan. Okay, untuk pertumbuhan kita akan belajar jenis-jenis pertumbuhan yang ada pada manusia dan juga tumbuhan. Okay, so hari ni kita go through first part which is pembiakan lah, reproduction. Okay, alright. Now, untuk introduction, dalam pembentukan gamet, kita tahu di mana kita ada dua jenis pembiakan. Kita ada pembiakan asexual dan pembiakan sexual. Okay, kalau saya laju, bagi tahu dengan saya, cikgu lajunya. Slowkan ya. Saya boleh ulang balik, jangan risau. Okay, pembiakan ni ada dua, pembiakan seks dan pembiakan aseks. Di mana pembiakan seks, dia adalah melibatkan dua individu lah. Maksudnya, kalau dia melibatkan dua individu, dia akan menghasilkan anak yang berbeza dari segi genetik. Manakala, pembiakan asexual adalah yang melibatkan satu individu sahaja. Di mana di sini kita boleh lihat tiada gamet terbentuk. Okay, bila tiada gamet terbentuk, anak itu adalah seiras dengan induknya. Okay, contohnya kalau kamu ingat lagi dalam sekolah ada ajar kamu the word parthenocopy ataupun parthenocopy bila kamu guna auxin, kamu guna hormon auxin, kamu semburkan pada bunga, akan adanya pembentukan buah di mana pembentukan buah itu tanpa biji. Kita panggil apa yang berlaku itu sebagai parthenocopy, iaitu penghasilan buah tanpa biji. So parthenocopy adalah salah satu pembiakan, namun dia adalah pembiakan asexual di mana dia tidak melibatkan pencantuman gamet. So bila tak ada pencantuman gamet, tiada biji benih yang terhasil. Okay, alright. So kita pergi kepada bahagian lelaki ini. So saya guna dalam English, English pula. Okay, ini English punya. Ada yang sekejap saya tunjuk ini. Inilah ini yang DM punya lah. Okay. Alright. Sekejap.
Sorry. Okay. Now, so kalau kamu lihat kepada organ pembiakan lelaki, dia complicated sedikit lah. Oi, 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 dia tekan, aku tekan. Sorry. Hilang lah. Okay. So, dia ni complicated sedikit. Namun, kamu kena tahu di mana lokasi cutur ini dan juga function dia. Okay, so kalau kamu lihat di situ, yang paling penting adalah testis lah untuk sistem pembiakan lelaki ni. Di mana testis ini adalah tempat penghasilan sperma dan tempat penghasilan hormon testosteron. Okay, di mana testis ini juga dikelilingi oleh struktur yang kita panggil sebagai skrotum. Okay, di mana skrotum ini sangat penting untuk memastikan suhu dia pegang testis dan juga dia memastikan suhu testis tidak melebihi suhu badan. Sebab testis ni dia suka luar daripada suhu badan. Suhu badan 37 mungkin dia kurang sedikit. Di mana suhu yang sesuai untuk penghasilan sperma adalah suhu yang kurang daripada suhu badan, iaitu 37 darjah Celsius. Mesti kurang. Okay, sebab itu lelaki tidak digalakkan untuk memakai pakaian-pakaian yang ketat, seluar-seluar yang ketat ataupun mandi sauna yang terlampau kerap. Sebab dia boleh merencatkan pembentukan sperma sekiranya dia mahukan kesihatan sistem pembiakan yang baik. Okey, dan kalau kamu lihat di situ, di luaran itu, testis itu, dia ada bahagian kita panggil epididymis. Okey, kawasan itu adalah tempat pengstoran ataupun tempat storage of the sperma, menyimpan sperma. Di mana di kawasan itulah berlakunya sperma macet. Dia sperma macet di kawasan itu. Okey, kemudian kita boleh lihat bila sperma itu dah macet, dia akan hantar keluar melalui ductus sperma. Okay, ductus sperma. So, on the way itu dia akan melalui dua vesicle, iaitu vesicle semen dan juga kelenjar prostat. Okey, kalau kita lihat kepada slide saya ini, dia tulis hasilkan bendalai semen. Namun, kalau kita lihat kepada struktur dia ataupun function dia adalah berbeza. Memang dia menghasilkan bendalai semen, namun kalau kita lihat kelenjar prostat, dia menghasilkan bendalai yang boleh mengaktifkan sperma itu. Manakala vesicle semen fungsinya adalah untuk menghasilkan bendalai yang memberi nutrien kepada sperma yang sedang bergerak. So dia bagi nutrien, kelenjar prostat bagi aktif. Okay. Alright, kemudian apabila dia akan melalui, dia tak akan melalui pundi kencing ya. So dia akan keluar sahaja terus kepada uretra dan melalui penis. Okay, next kita pergi kepada kawasan female reproductive system. So kalau kita lihat kepada female reproductive system, ada uterus, tube fallopian, ovari dan juga faraj. Okay, alright. Tube fallopian itu kalau kamu lihat kawasan itu, saya bagi tambah sahajalah. Okay, tube fallopian. Okay, so ini adalah basic one.